السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang Allah kekalkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kekalkan lagi dengan kita bersyukur ini, ya tuan-tuan rahmati Allah. Menyambung semula pengajian kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk muka surat 50. Betul je? Siapa yang tanda? Kita masuk babak baru Asam Garam 16 dengan tajuk Isteri lain tidak puas hati dengan Aisyah, yakni Ummul Mukminin yang lain tidak puas hati dengan Sayyidatina Aisyah. Asam Garam ke-16, muka surat 50. Di bawah tajuk ini saya muatkan sekaligus 3 hadis. Ketiga-tiga hadis itu ataupun riwayat itu cerita dia sama. Kandungan cerita dia sama, sumber dia pun sama, iaitu daripada Sahih Al-Bukhari. Saya ambil sendiri daripada Sahih Bukhari, jumpa. Dan Imam Bukhari ketiga-tiga riwayat ini dia muatkan dalam 2 tempat. Yang pertama dalam kitab Akhlak Mulia dalam bab keutamaan Aisyah, dan 3 tempat tuan-tuan. Hadis yang sama, cerita yang sama dia muat di 3 tempat. Pertama di bab kitab Akhlak Mulia bab keutamaan Aisyah, kemudian diulang lagi hadis yang sama dia ambil bahagian lain, dia letak dalam kitab hadiah bab orang yang memberikan hadiah kepada orang lain, dan bab yang ataupun tempat yang ketiga dalam kitab keutamaan sahabah juga di bawah tajuk bab keutamaan Aisyah. Saya sebut ni kenapa kita yang tidak berpeluang lah untuk mengaji Sahih Bukhari secara terus, tidak-tidaknya kita ada gambaran. Oh begitu Sahih Bukhari, dia bukannya kitab fiqh semata-mata, bukan akidah semata-mata, tapi dia jami', dia terhimpun segala cabang agama Islam, syariat Islam ada dalam Sahih Bukhari. Dan semua hadis-hadisnya hadis yang sahih, yang kita hanya akan rasa. Kenapa orang kata Sahih Bukhari sahih ni? Kita hanya akan rasa kalau kita belajar hadis terus kepada kita pergi kepada sanad itu, kita akan tengok an tu perawi siapa, kita akan rasa Allah, ketelitian yang Bukhari ambil sehingga masukkan dalam kitab memang yang sahih. Bukan senang tuan. Saya baru nak ada zauq itu. Tidak, kita ni lah ala kulli hal kita berpada dengan kita pegang ini Al-Bukhari sahih. Ulama Imam Bukhari dah buat usaha tu tuan-tuan. Baik, kita masuk tuan-tuan rahmati Allah. Saya sebut tadi ada 3 hadis. Kita mula terus dengan hadis yang kedua, muka surat 51. Sebab ceritanya lebih kurang. Kenapa yang saya letakkan hadis yang pertama ini? Sebab saya sediakan matan dia, teks Arab itu. Untuk asatizah kita buat pengajian, nak buat rujukan nanti, dia boleh ambil apa tulisan Arab itu, buat carian kat situ. Kalau nak masuk semua jadi panjang. Yang selebihnya saya buat terjemahan saja. Baik, kita masuk muka surat 51, hadis yang kedua. Tajuknya 2 kem isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah menceritakan bahawa isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpecah kepada 2 kem. Ni jujur tuan-tuan, pertama kali saya perasan hadis ni pun tak sangka tuan-tuan. Realitinya begitu. Dan insya-Allah menarik, banyak ilmunya di situ. Kalau lafaz Arabnya annan nisaa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna hizbain fa hizbu fihi Aisyah dan seterusnya. Isteri Nabi atau isteri Rasulullah terpecah kepada 2 kem. Satu kem, satu hizb, satu parti, Hizbullah parti, berterjemah parti atau kumpulan. Satu kem terdiri daripada Aisyah, Hafsah, Safiyah dan Saudah. 4 orang ni. Baik.
Aisyah binti Abi Bakr, anak Sayyidina Abu Bakar, Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar, Safiyah binti Huyai, satu-satunya isteri Nabi bukan kalangan Arab, orang Yahudi, dan Saudah, isteri kedua yang Nabi nikahi selepas kematian isteri pertama Sayyidina Khadijah, Saudah. Usia pun lebih kurang nak sebaya dengan Sayyidina Khadijah, tuan-tuan. Secara umumnya begitu. Ini kem yang pertama. Baik. Sementara kem yang kedua, Ummu Salamah dan isteri Nabi yang lain. Ummu Salamah dan isteri Nabi yang lain. Ummu Salamah, kita jumpa kita sebelum ni nama tentang beliau. Wallahu a'lam, pada kiraan pengamatan saya pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia isteri Nabi yang paling cerdik. Terselah kecerdikan dia, dan kecerdikan dia tu ada manfaat nanti pada satu babak, tuan-tuan. Ummu Salamah. Dan isteri Nabi yang lain siapa? Kalau sezaman saya tak dapat nak tentukan bila peristiwa ini berlaku. Andai katalah dia berlaku ketika semua isteri Nabi ada. Paling ramai dah satu ketika ada 9-10 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolak setelah Khadijah meninggal lebih awal di Madinah, kita kata ada 10 orang. Itu kemuncak dia. Jadi selain daripada yang disebut kem yang pertama tadi, kemudian masuk kem yang kedua, Ummu Salamah, kita ada Zainab binti Jahshin, kita ada Zainab binti Khuzaimah, kita ada Maimunah binti Al-Harith, kita ada Ummu Habibah, tuan-tuan. Dan kita ada Juwairiyah. Ini kem yang kedua, tuan-tuan. Apa beza kem yang pertama, kem yang kedua? Beza dia kita akan baca nanti, semua sebut awal. Beza dia ialah pada serasi tak serasi dengan Sayyidatina Aisyah. Begitu. Penentu dia Sayyidatina Aisyah. Mana yang serasi dengan Sayyidatina Aisyah, dia duduk kem ni. Dan ada kumpulan isteri Nabi yang tak berapa nak serasi dengan Sayyidatina Aisyah. Ini realiti, tuan-tuan Allah. Dan orang kata mengukuhkan lagi kepada kita, tuan-tuan, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam maksimum yang dia akan teruji, orang lelaki lah teruji berkahwin ni dengan kena isteri 4 orang lah maksimum kan. Tapi Nabi double daripada itu. Dan bukan ramai itu kata orang Nabi steady lah, isteri Nabi pun orang baik-baik, tak. Double bilangan itu, berkali ganda bilangan itu, berkali ganda lah juga ujian dia, tuan-tuan. Itu. Jadi orang tak boleh nak kata, tak boleh nak kata Nabi tak apalah, tak ada, tuan-tuan. Nabi lah ikutan kita, Nabi lah panduan kita, tuan-tuan. Baik. Itu latar belakang dia. Ini Sayyidatina Aisyah sendiri cerita. Ada dokam, tuan-tuan. Kata Sayyidatina Aisyah lagi, ketika itu kaum muslimin cukup maklum akan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah. Masa itu sahabat Nabi maklum, dalam ramai-ramai isteri Nabi ni yang Nabi paling suka dan nampak Nabi suka adalah Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan kita fikir, ataupun orang akan buat, tuan-tuan kita selalu sebut, orang akan buat tomahan Nabi pilih kasih, akan buat, tuan-tuan. Jadi kita nak kena faham hal ini. Dan itu jelas pada ketika realitinya orang tahu. Nabi, ramai-ramai Nabi lebih suka Sayyidatina Aisyah, nampak sangat. Jadi maklum. Jadi apa kesan dia? Maka sesiapa yang ingin memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan menunggu sehingga tibanya hari giliran Nabi berada di rumah Aisyah. Kemudian dia menyampaikan hadiah kepada Nabi di situ. Ini pada hari itu, tuan-tuan. Sahabat Nabi ada yang masa bagi hantar kan, bukan bantuan, buah tangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pilih hari. Dan kita tahu sebelum ni Nabi ada giliran. Hari-hari ni giliran siapa? Satu kitaran 9 orang, 9 hari, 10 hari. Dan Sayyidatina Aisyah dia dapat 2 hari, tuan-tuan. Dalam satu pusingan itu dia dapat 2 hari. Ni pada satu ketika lah, sampailah ke akhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama hari dia, yang kedua hari yang Sayyidatina Saudah hadiahkan kepada dia. Ini kisah menarik, tuan-tuan. Jadi begitu. Jadi sahabat Nabi akan tanya, nak pergi hantar kepada Nabi hadiah ni, buah tangan apa, susu. Kita baca riwayat yang lain, antara mereka ziarah hantar Nabi ialah susu kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga madu hantar kepada Nabi. Jadi begitu. Tunggu, tanya khabar Nabi hari ni duduk rumah siapa?
rumah sekian. Hold dululah. Tunggu bila Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Hari sekian. Baru pergi hantar. Itu keadaan dia, tuan. Dan berlangsung keadaan itu sebegitu. Maka lama kelamaan ini, kata dalam hadis ini, maka para isteri dalam kem Ummu Salamah bersembang tentang hal ini. Mereka tak puas hatilah. Yang kem yang kedua ni dah lah tak serasi dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu berlaku hal ini lagi, jadi dah bertambah kan ketidakpuasan hati itu. Jadi mereka mesyuarat sama mereka. Antara disebut, bercakaplah dengan Rasulullah supaya beritahu orang ramai bahawa sesiapa yang hendak memberi hadiah, berilah semasa baginda berada di mana-mana rumah isteri. Di mana-mana rumah isterinya. Ini mereka bincang. Baik tuan-tuan, saya perlu bawa tuan-tuan baca hadis sebelum pada tu. Tuan-tuan, muka surat 51, saya ada buku. Tengok bahagian atas yang ada tanda highlighter. Sebab yang ini penting untuk kita sebut balik kemudian nanti. Kita dah lepas baca riwayat pertama kan. Tapi yang ni kita kena baca. Antara yang disebutkan dialog antara mereka ni, tuan-tuan baca highlight kat situ. Ucapan mereka. Siapa yang ucap ni? Mereka berkata, wahai Ummu Salamah, orang ramai sengaja menunggu untuk memberikan hadiah kepada Nabi pada hari giliran baginda di rumah Aisyah. Kami pun tak juga dapat habuan sebagaimana yang Aisyah dapat. Dalam riwayat yang kedua kita baca tak ada yang tu. Kamu beritahulah Rasulullah supaya baginda suruh orang ramai memberikan hadiah ketika baginda berada di mana-mana rumah. Itu misi dia. Jadi bincanglah kayak Ummu Salamah, Zainab dan lain-lain ni. Okey, siapa yang nak tolong, yang nak kena pergi beritahu Nabi ni? Ummu Salamah. Kenapa Ummu Salamah? Itu yang menyelahkan lagi dalam ramai-ramai ni. Ummu Salamah bijak kata-kata intelektual dia, tuan-tuan. Kita akan tengok daripada hadis-hadis yang lain. Jadi, maka muka surat 52, maka Ummu Salamah pun menyampaikan perkara ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak membalas apa-apa. Masa bila Ummu Salamah bagi tahu kepada Nabi hal ini? Iaitu pada ketika hari bersama dengan Nabi lah. Hari giliran Nabi duduk di rumah dia, barulah Ummu Salamah buka cerita, sembang-sembang hal ni, bang. Kita tonton bayangkanlah apa dialog dia. Ni begini. Tapi Nabi tak kata apa. Baik. Selepas itu, para isteri Nabi bertanya khabar tentang hal itu. Ummu Salamah pun jawab, Nabi tak kata apa-apa. Nabi tidak kata apa-apa pun kepadaku. Mereka pun menggesa agar Ummu Salamah cuba bercakap lagi dengan Nabi. Maka apabila tiba lagi giliran Nabi tidur di rumah Ummu Salamah, beliau pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Hadis ni sebut. Jadi habis satu malam tu buka cerita, Nabi tak layan. Tunggu pula. Kata kena cerita lagi ni, kena bagi tahu lagi ni, kena push lagi ni. Kita punya memorandum ni. Tunggu pula giliran dia. Lepas 9 hari lah pula. Tunggu pula minggu ke depan tu. Sekali lagi disampaikan hal tersebut kepada Nabi. Apa yang mereka minta tu? Minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pengisytiharan. Siapa-siapa nak bagi hadiah kepada saya, tak payahlah tunggu saya di rumah Aisyah saja. Bagilah di bila-bila saja, mana pun, di mana saya berada pun. Nak bagi cakap yang tu ya tuan. Tapi Nabi senyap tuan. Baik. Kenapa Nabi senyap? Itu persoalan ni kita kena jawab tuan-tuan. Baik. Kali kedua, Nabi tak cakap apa-apa pun. Kemudian mereka tanya khabar lagi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, Nabi tak cakap apa pun. Sekali lagi mereka kata, cuba bercakap lagi dengan Nabi sehingga Nabi bercakap denganmu. Tiba gilirannya yang berikut. Maknanya 9 hari kemudian pula kan. 9 hari kemudian pula, hari giliran Nabi di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah pun cuba sekali lagi bercakap dengan Nabi tentang hal tersebut. Kali ini Nabi jawab. Baru Nabi respon. Apa respon Nabi? Nabi kata, janganlah awak sakiti hati saya tentang hal Aisyah. Tidak pernah wahyu turun kepada saya dalam keadaan saya dalam selimut bersama isteri, melainkan ketika bersama Aisyah seorang sahaja. Saya nak baca riwayat Arabnya, ada dalam teks yang pertama tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Salamah, la tu'dhuni fi Aisyah. Wahai Ummu Salamah, janganlah awak
guris hati saya soal Aisyah ni. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairiha. Sungguh ni tak pernah turun wahyu pun ketika saya berada dalam selimut bersama isteri, tak tahu apa ni bahasa pelapik Nabi, melainkan ketika bersama Aisyah seorang. Kat sini isyarat yang Imam Bukhari letak keutamaan Aisyah. Apa fadilat, apa manaqib, kelebihan Sayyidatina Aisyah berada pada bahagian ini atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Nabi, tak pernah wahyu turun pada saya ketika saya bersama dengan isteri malam, melainkan pernah turun apabila saya bersama Sayyidatina Aisyah. Duk perhati orang lain tak macam tu. Kita tahu tuan-tuan, keadaan Nabi menerima wahyu pelbagai kan. Pelbagai, kita kena tahu tuan-tuan rahmat Allah. Apatah lagi kalau tuan-tuan nak menghafal Al-Quran, anak-anak ke cucu nak menghafal Al-Quran, dia sebagai motivasi tuan. Nabi terima Al-Quran, wahyu itu bukannya orang kata senang, syok saja tuan. Sebagaimana dalam riwayat pengalaman para sahabat Nabi yang tertindih kaki, kena tindih pohon, duduk dengan tepi Nabi, tiba turun wahyu. Berat dia, kena tindih. Berat Nabi nak menerima wahyu ketika itu. Bahkan Sayyidatina Aisyah dalam riwayat lain sebut, pernah dalam keadaan cuaca sejuk. Madinah tuan-tuan pergi, sejuk-sejuk boleh tahu sejuk dia macam mana. Saya pernah buat, nak bagi berpeluh tuan-tuan. Kita nak bagi peluh, kita lari, kita berjalan, tak peluh tuan-tuan. Memang kena ni, baru nak peluh, sejuk. Tuan-tuan. Tapi pernah berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dalam keadaan waktu musim tu sejuk, berpeluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat tuan-tuan. Jadi itu motivasi saya masa duk menghafal dulu, duk ingat yang tu lah motivasi Nabi, duk timur berat kepala kan. Memang berat tuan-tuan, kita menghafal sejam ni, rasa berasak kepala, rehat 2 jam. Berat tuan-tuan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ni pelbagai. Ada dalam keadaan datang seperti bunyi loceng yang tu paling berat Nabi sebut. Ada dalam keadaan Jibril menjelma sebagai manusia kan. Dan ada keadaan yang daripada hadis ni turun, ada datang direct pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun dalam keadaan begini ketika Nabi bersama dengan isteri. Boleh turun wahyu juga tuan. Dan wahyu simboliknya satu benda suci, sesuatu ilmu, turun ketika itu rasa macam kalau kita macam tak patutlah rasa tapi turun. Nabi memahami ini syarat sebagai kata istimewa Aisyah ni. Itu tuan-tuan. Dan ini menjawab nanti kenapa Nabi suka Sayyidatina Aisyah antara hadis yang ni. Baik. Jadi itu yang Nabi jelaskan selepas 3 kali Ummu Salamah bangkitkan hari ini. Nabi kata la tu'zuni fi Aisyah, janganlah awak orang kata guris sakit hati saya adalah hal Aisyah. Tuan-tuan rahmati Allah. Barulah Ummu Salamah tahu dan Ummu Salamah pun kata, saya bertaubat kepada Allah kerana telah menyakiti abang wahai Rasulullah. Ummu Salamah tu surrender lah. Dapat penjelasan tu dia tak ni dah tuan-tuan. Selepas itu isteri baginda memanggil pula Fatimah puteri baginda untuk meminta beliau berkata kepada Rasulullah. Baik tuan-tuan, start daripada sini kita pindah boleh kita pindah ke hadis yang ketiga sebab dia ada pengulangan cuma kita sebut tadi ada dalam hadis itu perincian tidak ada dalam riwayat yang lain. Baik, kita pindah ke muka surat 53, tuan-tuan pergi ke kita baca daripada atas terus. Hadis ketiga, Aisyah dan Zainab berbalas cakap. Baik. Sayyidatina Aisyah menceritakan, pada satu hari para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Fatimah binti Muhammad untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah meminta izin kepada Rasulullah yang ketika itu sedang berbaring bersamaku dalam selimut. Baginda mempersilakan Fatimah masuk. Baik. Hadis ini terus kat sini. Imam Bukhari bawa cerita kat sini terus. Kalau kita tak kumpul riwayat, tak baca riwayat sebelum pada ni, kita tak nampak keseluruhan cerita dia. Rupanya dia ada sebelum pada tu. Ada drama sebelum pada tu. Setelah Fatimah datang ni dah orang kata separuh masa yang kedua dah. Percubaan kedua. Percubaan pertama gagal. Iaitu Ummu Salamah berunding dengan Nabi. Dan si Nabi lain tak putus asa.
hantar pula minta tolong pula orang yang kedua tak kurang penting di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak Nabi Fatimah. Wallahu alam, pada kira-kira saya peristiwa ini berlaku ketika hanya tinggal Fatimah seorang lagi. Nabi ada 6 orang anak melalui dengan perkongsian hidup dengan Khadijah. 5 orang meninggal awal lagi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan anak-anak lelaki Nabi meninggal awal lagi lah, kan. Dan yang tinggal pun Sayyidah Fatimah. Sebab itu kita akan tengok imbang. Kalau kita baca, saya kumpulkan dalam buku yang ketiga hadis-hadis riwayat anak-anak Nabi yang lain, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Tak banyak, memang tak banyak riwayat tentang mereka. Yang antara 3 tu yang banyak, agak banyak sikit pun dengan Zainab. Zainab ni anak sulung perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jasa dia, peranan dia, dia bantu ayah dia banyak sangat, tuan-tuan, sejak dari Mekah lagi, tuan-tuan. Jadi andai kata Zainab ataupun kakak-kakak yang lain hidup lagi, boleh jadi bukan Fatimah lah. Kemudian saja apabila mereka semua tak tinggal Fatimah. Sebab itu kita akan nampak kasih sayang seorang ayah tu kepada Fatimah seorang, sebab tinggal seorang tu, tuan-tuan. Tinggal seorang tu. Dan Fatimah juga meninggal tak lama kemudian. Nabi meninggal Rabiul Awal, 5 ataupun 6 bulan selepas itu dia pula pergi. Ini Fatimah, tuan-tuan. Jadi masa tu boleh jadi Fatimah seorang yang ada. Jadi Fatimah lah harapan isteri Nabi yang lain. Jadi Fatimah pun pergi. Dapat dah ni misi daripada ibu-ibu, pergi jumpa Nabi. Nabi bagi masuk. Fatimah berkata, wahai Rasulullah, ni ayat perawi, para isteri ayah mengutus saya untuk meminta supaya ayah adil dalam soal anak perempuan Abu Quhafah. Anak perempuan Abu Quhafah, merujuk kepada Abu Bakar. Isteri ayah hantar saya ni untuk ayah berlaku adil dalam soal anak perempuan Abu Quhafah. Tuan-tuan, Nabi tak adil ke? Soalan yang tercetus. Nabi tak adil ke ni? Baik, nanti kita jelaskan kemudian nanti. Sayyidatina Aisyah masa tu dicerita, masa tu dia duduk kat mana, tuan-tuan? Dia duduk dengan Nabi dalam satu selimut. Ni tuan-tuan jangan bayang yang lain lah. Masa mungkin musim sejuk, duduk berselimut sekali. Dan ini kemesraan, menggambar kemesraan Nabi dengan isteri. Tuan-tuan, dahsyat, tuan-tuan. Romantik Nabi ni dahsyat. Kita tak terbuat. Saya buat dalam buku yang kedua kumpulkan, Masya Allah. Dahsyat, tuan-tuan. Jadi kita kena ikutlah. Berkongsi minum, berkongsi cawan, berkongsi daging. Yang tu kita kena buat secara tidak langsung. Baik. Aisyah dengar dia, orang sebut nama dia, apa berkaitan dengan dia. Ni isteri abang ayah yang lain minta saya sampaikan untuk ayah berlaku adil berkenaan dengan anak perempuan Abu Quhafah. Aisyah, dia ada. Aku pun terdiam, Aisyah kata. Kemudian Rasulullah menjawab. Rasulullah balas, wahai putriku, tidakkah kamu suka apa yang ayah suka? Tidakkah awak suka apa yang ayah suka? Fatimah menjawab, sudah tentu ayah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maka sukalah pada orang ni. Rujuk pada Sayyidatina Aisyah. Maka sukalah kepada orang ini. Tuan-tuan rahmat Allah. Setelah mendengar jawapan Rasulullah, Fatimah terus beredar dan pergi menemui semula para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahu apa yang dia sudah katakan dan apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya. Para isteri Rasulullah pun berkata, nampaknya kamu tidak membantu kami lagi. Pergilah beritahu Nabi sekali lagi. Tak putus asa. Ini satu semangat yang kita kena pujilah. Tak putus asa. Mereka merasakan mereka patut dapat jugalah, kan? Pergilah beritahu Nabi sekali lagi. Tapi Fatimah kata, demi Allah, saya tidak akan bercakap dengan ayah soal dia lagi sampai bila-bila. Kalau nak suruh benda lain tak apa. Kalau berkaitan dengan Aisyah tak puas hati, no, saya tak boleh lah. Sebab ayah sebut tadi, tak suka ke apa yang ayah suka. Anak pun jawab suka. Sukalah orang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sekejap kat sini. Tuan-tuan perasan, Nabi sebut kepada Ummu Salamah lain, alasan lain. Nabi sebut ke anak alasan lain. Kenapa tu?
Ataupun Nabi ni pandai bermain kata. Orang nak buat sangka macam tu, macam-macam. Dan ini setiap yang kita persoalkan ni tuan-tuan, dia apabila kita baca syarah Ibn Hajar, dia akan kumpul, dia hurai, semua ulama jawab. Semua ulama jawab kenapa yang terdetik. Dan sama ada kita puas ataupun tidak, kita itu perkara yang kedua. Kalau kita rasa tak puas penjelasan tu, kita cari lain lah, ataupun kita fikir yang lain. Ini persoalan yang berikutnya yang kita akan jawab kemudian nanti. Sebelum pada ni, isu yang kita berbangkit lagi, Nabi tak adil. Betul, Nabi tak adil kan? Sebelum pada tu, Nabi suka pada Aisyah, kan Nabi pilih kasih. Dan yang ni yang ketiga pula, kenapa lain jawapan Nabi kepada Ummu Salamah lain, kepada anak dia lain. Baik, itu kita jawab nanti. Kita sambung cerita kita. Kemudian, apa yang berlaku selepas pada tu? Dah hantar Ummu Salamah tak jalan, hantar anak dia tak jalan. Kemudian para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zainab binti Jahshin pula. Tak apa hati. Hantar seorang lagi, Zainab binti Jahshin. Baik, apa kata Sayyidina Aisyah ketika cerita sebut nama Zaid binti Jahshin? Beliaulah orang yang paling dekat menyaingi kedudukanku di sisi Nabi. Aku belum pernah temui perempuan yang lebih baik agamanya daripada Zainab, dan yang lebih bertakwa kepada Allah, paling jujur dalam berkata-kata, paling banyak menghubung silaturahim, paling banyak bersedekah, paling kuat bekerja supaya dapat bersedekah dan mendekati Allah dengannya. Melainkan ada satu sikapnya, iaitu cepat marah tapi cepat pula reda. Ini adab tuan-tuan. Dalam ramai-ramai isteri Nabi itu, kita tahu ada dua camp, yang okey dengan Sayyidina Aisyah, yang tak okey. Dalam ramai-ramai yang tak okey dengan Sayyidina Aisyah tu, yang paling tak okey Zainab. Sayyidina Zainab binti Jahshin paling tak okey. Kita akan jumpa beberapa riwayat tentang mereka berdua ni, dia agak sengit lah, paling tak okey. Tapi kita tengok, dan ini tak boleh nak elak tuan-tuan berlaku. Zainab binti Jahshin ni, dia rasa diri dia yang besar, memang ni lah. Dia dalam ramai isteri Nabi, dia paling rapat hubungan dengan Nabi. Dia sepupu Nabi. Dan lagi, dia kahwin dengan Nabi special, istimewa, direct daripada langit. Dia kahwin dengan Nabi dengan pernikahan Allah SWT, tanpa wali, tanpa saksi. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Dan setelah selesai Zaid, satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata sebaik selesai waktu iddah, Zaid dah memang tak nak rujuk apa, zawwajnakaha, kami nikahkan kau dengannya, dengan Zainab. Terus turun ayat tu, Nabi pergi rumah Zainab, cerita turun beritahu hal ni, dan jadi orang kata malam yang pertama tu tanpa ni. Dan selepas pada tu Zainab akan berbangga-bangga di sama-sama mereka lah. Kamu kahwin semua ada ayah kamu wali, pak-pak saudara kamu saksi. Saya Allah wali, saya Jibril saksi saya. Dia guna kita dia angkat dia. Itu Zainab tuan-tuan. Dan dalam hadis yang lain juga, Sayyidina Aisyah pun dia kata, aku tak tahu masa tu aku duk nampak Nabi lebih suka Zainab. Untuk memberi bayangan kepada kita, Zainab dia bukan sembarangan orang. Baik, kita tahu dia tak berapa ngam dengan Sayyidina Aisyah, tapi kita tengok Sayyidina Aisyah, adab dia apabila sebut tentang rival dia pun ada hal ni, rival dia ni, lalu dia disebut, diimbangkan kebaikan. Nak cerita benda yang apa ni akan bawa pada kita ada sangkaan tak elok daripada Zainab, tapi dia pun imbangkan, sebut benda baik Zainab ni apa? Aku belum pernah temui lagi perempuan yang lebih baik agamanya. Orang baik kan tuan? Orang yang lebih bertakwa kepada Allah, orang paling jujur dalam kata-kata. Ni tuan-tuan, kita akan tengok terselah. Ni bukannya Sayyidina Aisyah disebut-sebut saja, ni betul-betul pemerhatian dia. Nanti ataupun mungkin dah berlaku sebelum pada ini peristiwa besar. Ujian antara ujian yang saya kira satu ujian paling dahsyat lah dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tuduhan, skandal. Kita akan baca di bab terakhir, bab 4, yang
skandal tuduhan skandal Sayyidatina Aisyah curang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada skandal dengan orang lain. Dahsyat tuan-tuan. Sebulan wahyu tak turun, Nabi benda gaib yang Nabi tak tahu, Allah tak bagi tahu, Nabi tak tahulah. Sampai ke muncaknya Nabi nak kira nak cerai lah. Nak bercerai dengan Aisyah ni. Nah, tanya orang ni. Lalu Nabi tanya sebelum nak buat keputusan tu, Nabi tanya beberapa orang strategi. Antara Nabi tanya Sayyidina Ali. Macam mana ni Sayyidina Ali? Ali kata, Rasulullah, perempuan ramai lagi. Kalau Nabi cerai pun tak ada apa lah, Allah ganti yang lebih yang ni. Kata-kata tu kemudian Sayyidatina Aisyah dapat tahu yang tu kemudian berlaku, orang kata ketidakpuas hati. Ni ada kaitan manusia biasa tuan-tuan. Baik. Tapi dua-dua tu orang yang baik, insya-Allah. Baik. Sayyidina Ali. Ditanya pula Usama jawab macam ni. Dan antara yang Nabi tanya, rujuk juga minta pandang, ialah Zainab binti Jahsyin. Orang yang kata kita rival kepada Sayyidatina Aisyah. Tapi ketika itu Zainab kata, "Wahai Rasulullah, aku jaga penglihatanku, aku jaga pendengaranku. Aku tak dengar, aku tak tahu tentang Sayyidatina Aisyah melainkan baik-baik saja." Dia kata macam tu. Kalaulah dia orang yang ada permusuhan, tak puas hati Sayyidatina Aisyah gini-gini, dia time tu lah dia tambah api lagi, tambah minyak lagi. Tak tahu Rasulullah, boleh jadi ada juga. Dia tak lah, tapi dia akan guna perkataan. Tapi Sayyidatina Zainab tak, kata. Ya, aku tahu dia orang baik. Yang sampai nak berlaku tu tak masuk akal. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Itu kata Sayyidatina Aisyah, orang paling jujur dalam kata-kata dia. Paling banyak menghubungkan silaturahim, paling banyak bersedekah, paling kuat bekerja supaya dapat bersedekah dan mendekati Allah dengannya. Ini Zainab. Dia istimewa berbanding isteri Nabi yang lain. Dia paling kaya lah. Kaya sebab dia kerja sendiri. Kalau sebelum pada ni model isteri berkajaya Sayyidatina Khadijah pada era Madinah dalam keluarga Nabi, dalam kalangan isteri Nabi, Sayyidatina Zainab. Dia pandai craft tangan, dia pandai buat. Dia buat antara benda yang dia buat qirabah. Qirabah ni kantung air yang diperbuat daripada kulit kambing. Kulit kambing, seekor kambing tu, kulit tu tuan-tuan, dia boleh cantum balik, dia jadi bentuk kantung, boleh disandang. Qirabah tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan sembelih kambing, saya pun baru belajar tuan, kita gantung kambing tu, kita jangan jangan torih ni. Kita kelar tengkuk, kelar empat kaki tu, kita orang Kelantan tu senjah, zap tarik tu kan. Jadi kulit tu elok macam tu, tarik sampai ke bawah. Bogel lah kambing tu. Jadi yang kulit itu, yang keadaan itu diikat. Kaki diikat tu, kemudian tengkuk dia tu diletakkan muncung tu, orang buat jadi qirabah. Zainab pandai buat tu, dan dia jual, dia bersedekah dengan dia. Tuan-tuan Allah. Sebab itu nanti berlaku peristiwa apabila Nabi bawa semua isteri Nabi dalam satu musafir, Zainab ada 2 unta. Ada 2 unta. Dia bawa sebab dia orang kaya, dia ada unta lebih dia. Lalu berlaku peristiwa, nanti kita akan ceritakan. Baik. Itu tuan-tuan rahmat Allah. Pujian Sayyidatina Aisyah kepada Zainab. Paling kuat kerja, paling ni. Baik. Melainkan ada satu je sikap dia, cepat marah, cepat reda. Cepat marah, cepat reda. Dan sikap ni sebenarnya memberi kesan juga. Sebenarnya perkahwinan pertama dia. Dia kahwin dengan, kita sebut tadi, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi SAW. Sebelum pada itu hamba kan. Dia kahwin dengan Zaid tu pun atas, orang kata, ikut Nabi SAW. Nabi nak kahwin kan, dia ikutlah. Tapi tak lama, setahun 2 tahun saja perkahwinan, tak sampai ada anak lah. Dan antara, saya baca riwayat, antara yang ni ialah dia nusyuz, dia tinggi suara dengan dia, marah, lalu marah suami. Zaid tak tahan kan, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tahan dulu kan. Dan itu berlaku tuan-tuan. Bukan nak burukkan siapa, tapi realitinya begitu. Boleh jadi dalam masyarakat yang kita kenal, suami baik, isteri baik, tapi antara mereka tu tak ngam, tak ada sebab. Lalu berlaku perceraian. Saya mengajar di Nilai 2 tahun lepas. Apabila bawa hadir mana, ada seorang beritahu, "Ustaz, betul yang Ustaz cakap tu." Dia kata ada yang dikenal, isteri doktor,
suami doktor universiti lah kan. Kahwin lebih 30 tahun dah, baru cerai dah. No. Dan dua-dua orang baik. Kita tak faham kenapa ni. Kita orang yang di luar lah tak faham. Benda tu boleh tak sangka. Satu pasangan yang Muslim yang baik, yang ni dihormati, dia boleh bercerai. Rupanya ada cerita yang boleh jadi hal yang sebegini. Jadi kita yang duduk di luar, tuan-tuan, kita jangan bersangka-sangka. Jangan tak salah suami, salah isteri. Tak, tuan-tuan. Dia tidak sebegitu. Boleh jadi tak ngam lalu bercerai, itu penyelesaian dia, tuan-tuan Allah. Baik. Ini yang berlaku. Lalu Melainkan ada satu sikap dia, iaitu cepat marah, cepat reda. Okey. Kemudian Zainab memohon izin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab pergilah jumpa Nabi kan, tugasan dia. Ketika itu sekali lagi Rasulullah sedang bersama Aisyah dalam selimut. Beliau sebagaimana keadaan ketika Fatimah datang. Rasulullah pun mengizinkan Zainab masuk bertemu. Ini maknanya berlaku di rumah Sayyidatina Aisyah ni. Berlaku di rumah Sayyidatina Aisyah. Zainab pun berkata, "Ya Rasulullah, para isteri awak mengutus saya untuk meminta awak supaya adil dalam soal anak perempuan Abu Quhafah." Itu starting dia. Tapi bukan berhenti setakat itu. Kata Sayyidatina Aisyah, kemudian beliau sampai mengataku dan terus mengata diriku, aku memerhatikan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ni kena baca dengan riwayat sebelum pada ini. Zainab menemui Nabi dan bercakap dengan agak keras. Beliau berkata, isteri awak menuntut demi Allah supaya awak adil berkaitan dengan Abu Quhafah. Suaranya agak tinggi. Beliau bercakap sehingga mencela Aisyah. Tuan-tuan, tak disebut apa ucapan dia, tapi orang yang sedang marah, sedang semangat dah. Kata dari riwayat yang kedua, tuan-tuan baca semula nanti, sampai mencela Sayyidatina Aisyah. Kata apa yang tak kata pada Sayyidatina Aisyah. Aisyah ni begini, bukannya budak je ni. Macam-macam lah. Nah. Sayyidatina Aisyah masa tu, dia tengok je. Dia terus berkataku dan terus mengata diriku, aku memerhatikan saja Rasulullah, duk perhati Rasulullah. Orang duk attack dia kan. Orang duk attack dia, Rasulullah ada. Ni Sayyidatina Aisyah, kita tengok pula Sayyidatina Aisyah macam mana. Kata Sayyidatina Aisyah, aku perhatikan mata Nabi untuk mengetahui sama ada baginda mengizinkan aku untuk membalas. Dia tengok kat Nabi, Nabi bagi tak ni? Kalau ikut-ikut geram ni nak ni balik nak balas ni. Nak tengok Nabi, tengok mata Nabi. Zainab menerus mengata diriku sehingga aku yakin bahawa Rasulullah tidak akan marah jika aku membalasnya. Tengok Nabi ni tak cakap apa, tak ni macam bagi chance, bagi ruang. Maka selepas itu aku pula mengata tentangnya, aku terus menyerangnya sehingga aku berjaya mengatasinya. Dia balas balik, tuan, balas apa macam mana. Kemudian sambil tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sungguh dia anak perempuan Abu Bakar. Sungguh Nabi kata kepada Aisyah, tengok kepada gelagat, tengok kepada tindakan Sayyidatina Aisyah, boleh balas balik. Balas tu sampai kawan tu orang kata tak terkata, tak ada balas apa. Nabi pun kata, sungguh dia ni anak perempuan anak Abu Bakar, anak perempuan Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim, kita sebut tadi, Imam Muslim letak dalam kitab Keutamaan Sahabah dalam bab keutamaan Aisyah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Baik. Habis cerita dia, tuan-tuan. Soalan yang terakhir yang mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, apa maksud Nabi ni? Nabi kata sungguh dia ni anak perempuan Abu Bakar. Apa maksud dia? Tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Ada soalan tak? Sebelum cerita kita habis kat sini, sebelum saya jelaskan beberapa perkara. Saya dah jelaskan dalam buku ini, kita rumuskan saja. Baik tuan-tuan, kita sambung. Pertama, tuan-tuan pergi muka surat 56. Muka surat 54, 55 tu buat catatan yang kita baca boleh satu-satu tuan-tuan. Sikit-sikit. Ada masa kita? Boleh? Masya-Allah. Secara ringkas, selain daripada kita dapat maklumat ilmu sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kutiplah sikit sebanyak pedoman berumah tangga, mungkin bukan untuk kita tapi untuk kita sampaikan kepada orang lain, tuan-tuan. Baik. Dalam catatan saya sebut yang nombor 2, pilih kata yang kena. Pilih kata yang kena. Perhatikan pada maklum balas yang berbeza Nabi berikan kepada Ummu Salamah dan Fatimah. Ini kita jawab soalan. Kenapa Nabi kata kepada Fatimah lain, kepada Ummu Salamah sebelum tu lain?
antara pengajaran dia tadi, pilih kata yang benar, yang kena tengok pada orang. Tak semestinya satu perkataan kita cakap benda yang betul, tapi belum tentu sesuai pada orang itu. Dan Nabi tunjuk cara yang bijak. Kita nak bercakap dengan orang ni, perhati dia cara ni. Orang ni cara ni. Bukan dengan satu nada, bukan dengan satu perkataan, satu hujah saja. Nabi cakap, Nabi beri penjelasan kepada Ummu Salamah dengan penjelasan tadi. Tidak ada seorang pun isteri yang lain turunnya wahyu, aku bersama dia melainkan dengan Aisyah saja. Sebab ini antaranya Ummu Salamah, memang Nabi pun tahu, kenal dia punya ni, kita pun akan tengok daripada riwayat-riwayat yang ada, Ummu Salamah ni orang bijak. Jadi Nabi akan bagi hujah intelek, hujah ilmu. Sebut yang ni kau faham lah. Jadi Ummu Salamah faham. Kalau orang mungkin orang lain, apa masalah dia? Tapi Ummu Salamah faham, dan dia selain daripada Sayyidatina Aisyah, kemudian nanti antara isteri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Ummu Salamah, orang bijak. Apa Nabi sebut macam tu tadi, wahyu boleh turun ketika aku bersama isteri dengan Aisyah saja, dengan orang lain tak. Dia akan faham, wahyu tu ilmu, wahyu tu turun pada Aisyah, lain ni, istimewa ni, pada kita tak turun ni. Jadi terus Ummu Salamah faham, tuan-tuan. Baik. Kepada Fatimah, Nabi tak sebut macam tu, kan? Cukup Nabi main kita, orang kata hujah emosi. Tak suka ke apa yang suka, main tu, tuan-tuan. Itu dah menyentuh jiwa dia dah. Kalau sebut yang ulasan tadi mungkin dia tak faham, tak berapa nak tangkap. Tapi sebut yang ni terus tangkap dah. Sebab apa maksud tuan-tuan? Sebab ketika itu kita sebut tadi pada pengamatan saya, dua beranak ni yang tinggal. Nabi dengan ni dua beranak, kakak lain dah tak ada, mak isteri tak ada dah. Jadi mereka berdua lah berkongsi susah senang, duk teringat sebagai anak. Jadi rapat ni. Tu Nabi kata tak kesian ke kat ayah, kan? Cukuplah anak dah, tak boleh kata apa ni dah. Itu tuan-tuan, pilih kata yang kena ikut pada orang, tuan-tuan. Baik. Berikutnya nombor 4 kita ringkaskan. Ada kali tindakan pasangan tanpa niat boleh menyakiti hati. Maafkanlah. Sayyidatina Ummu Salamah tadi, dia tak sangka pada dia yang disebut pada Nabi itu menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada dia wajar. Kalau tuan-tuan fikir pun, tak payah, tak salah pun nak suruh Nabi abang bagi tahulah kepada orang, supaya kalau nak bagi hadiah tak payah duk tunggu bagi bila-bila, kan orang lain pun dapat rasa apa semua. Dan Nabi mungkin akan, orang kata, berterima. Jadi tak rasa itu menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sebut la tu'dhuni fi Aisyah, janganlah awak sakitkan hati saya dengan Aisyah. Terus Ummu Salamah bertaubat, ini atubu, saya bertaubat menyakiti. Jadi ada orang, pasangan kadang membuatkan kita terasa hati tergurus tu bukan niat dia. Jadi kita taklah, orang kata, jangan berkira sangat. Ini nasihat lebih untuk saya, tuan-tuan. Kadang suami lebih kuat cemburu daripada isteri, kan? Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca seterusnya. Jangan ada niat menyakitkan hati. Wallah, ni dari segi sudut teladan berumah tangga, tuan-tuan. Seterusnya saya nak jawab dari sudut ilmu, dari sudut soalan kemusykilan, tuan-tuan. Baik, Nabi tidak adil, menjawab persoalan. Nabi tidak adil apabila mari daripada ayat yang isteri Nabi sebut tadi, suruh Nabi berlaku adil. Nabi tak adil ke ni? Tuan-tuan rahmat Allah. Nabi mustahil. Sifat Nabi ada sifat mustahil. Antara sifat mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah zalim, tidak berlaku adil. Itu mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Nabi tidak adil itu ataupun tomahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad tak adil, Nabi akan perang, tuan-tuan. Sebab nanti kita akan jumpa riwayat yang ada seorang berkata, adil ya Muhammad, kan? Muhammad sila berlaku adil. Marah Nabi, tuan-tuan. Kalau aku tak adil, tak ada orang lagi yang lebih adil. Sebab isu tak adil ni besar. Tapi mari ke sini, tiba isteri Nabi guna perkataan suruh berlaku adil. Tapi Nabi tak marah. Nabi tak komen, tak marah yang tu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab perkataan isteri Nabi untuk berlaku adil itu alasan berlapik saja. Yang sebenarnya tadi kita baca riwayat yang pertama tadi, mereka semua nak habuan juga, kan? Nak juga yang Sayyidatina Aisyah dapat itu sebenarnya. Jadi tidak ni. Jadi
Nabi faham di sebalik itu sebenarnya yang tu. Bukannya pada sangkaan isteri Nabi bahawa Nabi tidak adil begini-gini. Itu. Boleh jadi rasa tidak adil pada penilaian dia, tapi tidak diambil kira. Sebab adil ni satu benda yang adil tak adil, satu benda yang subjektif. Bagi orang yang tak kena kepada dia, jadi tak adil lah. Kan? Tapi adakah itu keadilan, ketidakadilan yang sebenar menurut neraca agama? Saya cerita tuan-tuan, ada dalam keluarga dikahwin dua, yang isteri pertama tu duk report kata tak puas hati. Sebab dapat tahu bahawa suami dia bawa isteri atau madu dia pergi London. Sebelum pada tu suami dia bawa pergi berjalan dah, pergi Turki. Tak puas hati tuan-tuan. Kalau kita tak adil lah. Kalau kita Allah dapat naik flight pergi macam tu pun cukup lah. Dia tak pergi Turki, tiket lagi murah rupanya banding pergi London. Tak adil. Jadi begitu, manusia ni nak kira adil dia mesti kena dengan dia, adil lah. Tak kena tak adil, tuan-tuan. Jadi itu dia. Jelas yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi tak ikut saja? Mudah je. Kalau Nabi terima je layanan dah. Nabi ikut je. Okeylah. Beritahu pada orang, sejak pada hari ni hantarlah makanan atau ni bila-bila di mana-mana sahaja. Selesailah. Tapi Nabi macam payah Nabi tak buat, Nabi tak ni. Kat sini dijelaskan. Wallahualam tuan-tuan boleh setuju. Saya pun masih mencari hujah yang lain, tapi kita sebut kat sini ada ulama fikirkan macam mana. Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia sendiri pun bukan bawa dia punya pandangan dia, analisis dia, tapi dia bawa kata-kata Ibn Battal ataupun yang lain. Dia kata antara ulama sebelum dia kata sebab apa Nabi buat macam tu, kerana nak tunjuk dari segi sudut apa pihak yang memberi hadiah. Nabi tidak mahu menghalang mereka kerana bukan akhlak yang sempurna. Andai seorang yang diberikan hadiah mensyaratkan itu ini kepada pihak yang memberi hadiah. Itu antara sebab ulama faham dari sudut tu. Kenapa Nabi tak ni ya? Rupanya segi adab, kita yang terima hadiah ni tak cantik, tak manis untuk nak letak syarat. Bagi durian contoh di rumpat. Saya tak bagi musangking. Itu memang nak kena tu first and the last lah. Jadi jangan tu. Nabi benda-benda Nabi berhalus. Itu antara sebab dia. Jangan letak syarat, tuan-tuan. Tapi saya fikir sebenarnya tak ada masalah sangat pun. Wallah tak ada penjelasan yang lain, saya pun tak ada nak analisis lebih lagi. Itu yang disebut dalam kitab, tuan-tuan. Baik. Yang berikut yang terakhir, tuan-tuan, ada masa sikit lagi. Apabila Nabi sebut tadi, sungguh dia ni memang dia ni anak perempuan Abu Bakar. Seolah-olah bahawa Nabi SAW ni memang betul lah Nabi ni pilih kasih. Apa pun nak backup Aisyah saja kan. Adakah begitu tuan-tuan? Nak faham apa di sebalik kata-kata Nabi SAW tadi. Sungguhlah dia ni anak perempuan Abu Bakar. Tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan baca nanti keseluruhan dia nanti. Saya nak sebut bahawa yang saya dapat, dan ini juga saya rasa disebut. Di belakang nanti Ibn Hajar sendiri disebut. Menurut beliau, maksud sabda Nabi ini ialah Nabi mengatakan bahawa Sayyidina Aisyah seorang yang terhormat, cerdik dan luas pengetahuan seperti ayahnya. Sayyidina Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang paling arif tentang sejarah keturunan dan kabilah Arab Mudar. Baik, itu penjelasan dia. Yang ni saya ambil dan yang ni saya yakin. Apabila Nabi SAW sebut, sungguhlah dia ni memang betul-betul anak perempuan Abu Bakar. Iaitu bukan angkat saja-saja, tetapi Nabi teringat, Nabi pandang ni memang anak lah ni, anak beranak ni. Sebab Abu Bakar memiliki sifat itu. Saya ada buat buku Madinah Takkan Rebah, sirah Nabi sirah sahabat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kumpulkan riwayat, insya-Allah tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi yang saya lah sendiri, yang kita sebenarnya banyak terlepas pandang tentang beliau. Kita tak cukup menghormati, menyanjung, berterima kasih terhadap beliau. Sedangkan kita ni ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat Nabi kita hormat, kita sayang, kita sanjung. Tapi kalau nak ada ranking, yang paling kita sanjung, paling kita rasa besar, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan. Bukan sebab dia tu semata-mata sahib Nabi ni, kawan karib Nabi kita feel, tapi kita kena rasa feel, tuan-tuan. Nak rasa feel tu, dia kena baca sirah balik, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ni sebelum pada orang lain khidmat pada Nabi gini, dia lah, tuan-tuan. Dan dia ni bijak, tuan-tuan. Dia lah juru cakap pertama Nabi. Ingat balik zaman Nabi di Mekah, Nabi bawa diri Nabi pergi
jumpa kabilah-kabilah itu nak tawar diri, siapa nak sokong saya, nak dokong saya, tuan-tuan. Nabi bukan pergi seorang. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar yang jadi cakap Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar ni terkenal sebagai, dan disebut orang paling faham, orang paling menguasai nasab Arab keseluruhan. Dia yang boleh pergi masuk kepada kabilah tu, Nabi tak sampai menguasai hal seperti itu. Dan ni kabilah apa? Kabilah sekian-sekian. Kenal tak Fulan bin Fulan? Oh kenal tu Fulan bin Fulan ni anak dia ni. Dia kenal tuan-tuan, duduk jauh-jauh. Nabi kagum sangat. Dan dia orang yang bijak, orang yang cakap lancar ni Sayyidina Abu Bakar. Cuma apabila Nabi SAW kemudian sirah Nabi, seolah-olah Sayyidina Abu Bakar ni dia duduk di balik bayangan Nabi. Begitu. Duduk di balik bayangan Nabi, orang tak nampak kredibiliti Abu Bakar ni, orang nampak Nabi SAW sebab ni. Tapi dia kata selah balik selepas Nabi wafat, dia pegang khalifah, terselah balik. Tapi keadaan itu menyebabkan masyarakat Arab dipandang lekeh Sayyidina Abu Bakar ni. Abu Bakar siapa? Sebab dia bayang Nabi dulu ni. Siapa Abu Bakar ni? Sebab tak nampak, orang tak kenal Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar jadi dia khalifah, terselah balik dia punya kepimpinan dia punya kebijaksanaan dia ni. Memang dia orang terbaik. Orang terbaik menggantikan Nabi SAW. Ada buku kalau tuan-tuan nak boleh selepas pada ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak berhenti setakat ini. Ada soalan? Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita, maklumat tambahan ilmu sebagainya, wallahu alam. Ada soalan? Betul. Sahabat kita tanya, Ummu Salamah isteri Nabi tu, dia ke yang berjanji dengan suami dia untuk nak kahwin lain, untuk ni. Ya tuan-tuan, dia kisah dia ada dalam buku saya yang kedua. Ummu Salamah ni suami dia Abu Salamah. Abu Salamah ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, sepupu dan juga adik-beradik susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat sangat. Jadi kita boleh, dengan tahu ni kita boleh faham antara sebab Nabi kahwin Ummu Salamah. Ummu Salamah ni sebelum nak kahwin dengan Nabi, satu hari Abu Salamah balik rumah, dia kata, hari ni saya dengar kuliah Nabi sedap sangat. Nabi kata tidak ada seorang orang pun yang menerima musibah kemudian dia istirja, kemudian dia sebut Allahumma ajurni fi musibati wa khulifni khairan minha, menaikkan Allah ganti yang lebih baik daripada dia, kan. Itu doa Ummu Salamah, tuan-tuan. Yang dia terima daripada suami dia. Baik. Kemudian hari-hari yang berikut lepas pada itu dia bincang bersama isteri. Dia kata, abang macam mana kita nanti kalau siapa pergi dulu, yang ni. Menarik, tuan-tuan. Abu Salman kata, kalau awak sayang kat saya, kalau saya pergi dulu awak kena kahwin. Itu ada dalam riwayat. Dan Ummu Salamah meninggal. Dia luka perang Uhud. Kemudian meninggal, dia tak syahid di medan tapi luka, kemudian meninggal beberapa lama ketika lepas pada itu, dan dia ingat doa suami dia ajar. Tapi dalam sama dia duduk fikir, siapa lagi lebih baik daripada suami aku? Dia dua, tuan-tuan. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kat atas musibah yang menimpa aku ni, dan gantikan untukku yang lebih baik. Dia doa tu hari-hari. Habis iddah datang rombongan meminang dia, Rasulullah. Memang tak ada. Sebelum ni dia nampak tak terbayang pun, dia tak terfikir pun suami dia yang terbaik lah. Rupanya malah lebih baik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmatullah, soalan tu baik. Ada soalan lain? Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Minta maaf atas ambil masa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.